Salam sejahtera, salam perpaduan. Saya Sinia binti Gansur, nombor metrik CGS 027200011. Saya adalah pelajar dalam jurusan Doktor Falsafah dalam Pendidikan. Video ini disediakan untuk memenuhi tugasan yang diamanahkan oleh Open University Malaysia. Tugasan yang diberikan adalah berkaitan dengan projek kajian. Topik yang akan saya bentangkan adalah masalah ponteng yang mempengaruhi prestasi akademik. Sebagai pengenalan, pendidikan merupakan tunjang kepada ilmu pengetahuan kepada seseorang. Kriteria bagi mutu pendidikan di Malaysia ialah pendidikan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan kita percaya kita mampu menghasilkan masyarakat yang percaya kepada Tuhan, bersatu padu, berketerampilan, memiliki sahsiah yang seimbang serta sepadu, bertanggungjawab dan bermotivasi, selain berkemampuan mencapai kesejahteraan diri serta menyumbang ke arah keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Menurut Daud et al. 2021, isu ponteng merupakan masalah tingkah laku pelajar. Oleh yang demikian, isu ponteng sekolah merupakan satu perkara yang penting dan perlu diberi perhatian. Menurut Yahya 2005, ponteng boleh ditakrifkan sebagai tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah dan di luar pengetahuan ibu bapa. Sementara Daud et al. 2021 juga mentafsirkan ponteng sebagai tidak hadir ke sekolah tanpa kebenaran untuk suatu tempoh yang berturut-turut. Bagi meninjau kajian pengkaji lepas, kita akan lihat kepada punca-punca ketidakhadiran oleh Awang et al. 2022. Menurutnya, punca ketidakhadiran ke sekolah disebabkan oleh sikap malas, tidak minat belajar, rendah diri, pengaruh oleh rakan sebaya, ekologi sosial dan sikap ambil mudah ibu bapa pelajar itu sendiri. Menurut McKinsey 2019 pula menyatakan punca murid ponteng disebabkan oleh faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan ini menyebabkan pelajar selalu ponteng dan ini menyukarkan mereka untuk memberi tumpuan atau perhatian dalam proses pembelajaran. Seterusnya, kajian lepas menyatakan bahawa ketidakhadiran ke sekolah ini dikaitkan dengan teori keperluan Maslow 1943 dan ini dinyatakan oleh Armasri 2018. Teori Maslow mengandungi 5 peringkat mengikut susunan secara hierarki. Peringkat yang pertama adalah keperluan asas, diikuti keperluan keselamatan dan jaminan diri, keperluan kasih sayang, keperluan penghormatan diri, dan yang terakhir keperluan pencapaian diri. Menurut teori ini, jika keperluan asas itu diabaikan atau tidak dipenuhi, maka akan menjejaskan keperluan yang seterusnya. Ini bermaksud, seorang pelajar yang terabai dari segi keperluan asas seperti pakaian sekolah, wang saku, keperluan makanan, maka ini akan menjejaskan perkembangan dari segi pembelajaran di mana pelajar itu sendiri tidak dapat hadir ke sekolah kerana tiada baju ke sekolah, tidak ada belanja ke sekolah dan apalagi kalau perut kosong ke sekolah. Justru setiap keperluan seseorang itu perlu dipenuhi untuk mencapai ke tahap kemenjadian murid itu, iaitu pada tahap pencapaian diri. Apakah rasional dalam projek kajian sedemikian?
Sebagai pengkaji, ini adalah disebabkan kita perlu membuat tinjauan dari semasa ke semasa dengan lebih terperinci mengenai faktor-faktor penyebab kes ponteng yang boleh menjejaskan prestasi akademik seseorang murid atau pelajar berdasarkan teori yang sedia ada. Pernyataan masalah bagi isu yang ingin dikaji adalah seperti berikut. Menurut Razali dan Rauf 2019, isu kecemerlangan akademik pelajar sering menjadi isu perbincangan yang hangat dan sering menjadi perhatian. Secara umumnya, terdapat pelbagai halangan yang menjejaskan prestasi akademik dan antara faktor yang menjadi tumpuan adalah kes ponteng. Berdasarkan kajian terdahulu, kes ponteng masih dianggap kes yang membimbangkan kerana pelajar akan berdepan dengan isu keciciran. Ini adalah menurut Awang et al. 2022. Justru itu, kajian akan tertumpu untuk membuat kajian sejauh mana punca masalah ponteng itu boleh mempengaruhi prestasi akademik dan melihat faktor kekerapan ketidakhadiran sebagai pemboleh ubah bersandar. Seterusnya, pendekatan kajian. Antara kriteria yang akan diberi tumpuan pada bahagian ini adalah bahagian persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan yang akan dibentuk untuk mencari puncak kepada isu-isu yang dikaji. Pertama, apakah faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ponteng? Kedua, apakah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi prestasi akademik? Yang ketiga, adakah faktor kekerapan ke sekolah boleh mempengaruhi prestasi akademik? Seterusnya adalah hipotesis kajian. Terdapat 3 hipotesis sebagai suatu kenyataan sementara atau andaian tentang hubungan antara pemboleh ubah yang akan dikaji dan pengkaji akan andaikan ianya betul sehingga terdapat bukti menolaknya. Yang pertama, terdapat faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ponteng. Kedua, terdapat faktor yang paling dominan yang mempengaruhi prestasi akademik. Seterusnya, yang ketiga, faktor kekerapan ke sekolah boleh mempengaruhi prestasi akademik. Kemudian dari segi metodologi, bahagian ini akan membincangkan reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian, dan prosedur atau proses menganalisa data bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah dibentuk lebih awal. Tujuannya adalah membantu memahami dan lebih terperinci tentang pengaplikasian kaedah yang dengan membuat huraian tentang proses kajian. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan yang merupakan kajian kuantitatif untuk mengenal pasti punca masalah ponteng dan juga mengkaji sejauh mana ianya mempengaruhi prestasi akademik. Untuk pengumpulan data, borang soal selidik adalah instrumen utama yang akan digunakan untuk memperoleh maklumat-maklumat yang diperlukan sebelum proses penganalisisan data. Akhir sekali, signifikan. Kajian ini sangat penting khususnya kepada institusi pendidikan, ibu bapa, dan pengkaji-pengkaji seterusnya, kerana ianya boleh digunakan sebagai rujukan serta panduan di masa hadapan. Sekian sahaja pembentangan ringkas saya mengenai topik masalah ponteng yang mempengaruhi prestasi akademik. Terima kasih.